Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik berjudul Sebalik Tabir Pemberontakan Sarawak Asal 1835 hingga 1844. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita dengarkan kisahnya. Kisah ini cuba menggarap bagaimana peristiwa pemberontakan Sarawak Asal yang tercetus pada tahun 1835 telah menyumbang pada campur tangan Inggeris dalam politik Kesultanan Brunei pada KM ke-19. Punca peristiwa ini berlaku adalah disebabkan krisis rebutan kuasa politik antara dua orang pembesar yang bertaraf wazir, iaitu Raja Muda Hashim dengan Pangeran Yusof. Lantikan Raja Muda Hashim sebagai Pangeran Bendahara pada zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin II telah mendatangkan rasa tidak puas hati kepada Pangeran Yusof. Beliau telah menggunakan beberapa strategi untuk menimbulkan kekeruhan dalam pentadbiran Raja Muda Hashim. Antaranya beliau cuba menjual Sarawak Asal kepada Sambas. Tindakan ini mendapat tentangan daripada kerajaan Brunei. Bagaimanapun, beliau telah menggunakan taktik provokasi ke atas penduduk wilayah ini supaya bangun mencetuskan pemberontakan. Pada ketika ini berkebetulan pula penduduk Sarawak Asal tidak menyukai pentadbiran Pangeran Indra Mahkota sebagai Gubernur Sarawak Asal yang dianggap terlalu keras. Api pemberontakan ini akhirnya telah merebak, menyebabkan Raja Muda Hashim dihantar ke daerah ini untuk mengatasi kekacauan yang ada setelah 5 tahun berjuang. Raja Muda Hashim tidak dapat menamatkan pemberontakan ini. Apabila James Brooke datang ke Sarawak Asal, Raja Muda Hashim telah meminta bantuan Brooke untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Beliau telah berjanji akan menyerahkan pentadbiran Sarawak Asal kepada Brooke jika pemberontakan ini berjaya ditamatkan. Akhirnya pemberontakan dapat diatasi dengan bantuan Brooke. Dengan itu, era campur tangan Inggeris dalam politik Kesultanan Brunei telah bermula apabila Brooke dilantik menjadi Gubernur Sarawak Asal. Peristiwa pemberontakan penduduk Sarawak Asal telah mengundang kepada campur tangan Inggeris ke atas politik Kesultanan Brunei pada awal KM ke-19. Peranan pembesar-pembesar Brunei seperti Raja Muda Hashim dan Pangeran Yusof di sebalik peristiwa ini juga akan dianalisis. Penduduk wilayah Sarawak Asal dikatakan telah mula mengangkat senjata pada tahun 1835. Kebangkitan penduduk di kawasan ini dikatakan hasil provokasi oleh sekumpulan pangeran Brunei. Salah seorang penggerak utama pemberontakan ini ialah Pangeran Yusof, putera kepada Sultan Muhammad Tajuddin 1795 hingga 1804 dan 1804 hingga 1807. Beliau ialah bapa mertua kepada Pangeran Hashim, 4 putera kepada Sultan Omar Ali Saifuddin II 1828 hingga 1807. Pangeran Yusof merupakan salah seorang wazir yang berpengaruh, pemimpin yang tegas, berwibawa dan seorang ahli perniagaan yang berjaya. Sungguh pun begitu beliau dikatakan kurang popular di kalangan penduduk ibu kota Brunei. Pemberontakan di Sarawak Asal ini dicetuskan dengan tujuan untuk memisahkan wilayah ini dari kuasa politik Kesultanan Brunei. Pangeran Yusof telah berunding dengan kerajaan Sambas untuk menyerahkan Sarawak Asal kepada saudara Sultan Sambas. Sebagai balasan daripada penyerahan ini, saudara Sultan Sambas akan membayar dengan sejumlah wang kepada Pangeran Yusof. Apabila kerajaan Brunei mendapat tahu tentang rancangan Pangeran Yusof ini, ia telah mendapat bantahan yang keras. Akhirnya rancangan ini tidak berjaya untuk dilaksanakan. Sungguh pun rancangan ini berakhir dengan kegagalan. Namun Pangeran Yusof bukanlah orang yang mudah lemah semangat. Sebaliknya beliau menggunakan alternatif lain untuk menjayakan rancangan awalnya.
Pangeran Yusof telah menghasut penduduk Sarawak asal yang terdiri daripada masyarakat Melayu Sarawak dan kaum Bidayo atau Dayak Darat untuk bangun menentang kerajaan dan seterusnya menimbulkan keadaan huru-hara. Pangeran Yusof tidak sahaja mendapat sokongan di kalangan rakyat bawahan tetapi juga disertai oleh pemimpin seperti Datuk Patinggi Ali, Datuk Patinggi Gapur dan Datuk Temenggong daripada suku kaum Bidayo. Penentangan ini mendapat sokongan kerana pada ketika itu berkebetulan pula mereka merasa kurang senang dengan pentadbiran Pangeran Indera Mahkota Muhammad Saleh selaku wakil kerajaan atau Gubernur di Sarawak asal yang dikatakan agak keras. Beliau dikatakan telah mula menjawat jawatan pada tahun 1824 dan pada masa inilah juga antimoni ditemui di Sarawak asal. Sikap keras Pangeran Indera Mahkota inilah juga dianggap sebagai salah satu faktor yang membawa pada meletusnya pemberontakan di Sarawak asal. Bagaimanapun, ada pengkaji sejarah masih meragui pandangan ini. Kerana isu kekerasan pentadbiran Pangeran Indera Mahkota sengaja dibesar-besarkan kerana pihak Barat tidak senang dengan dominasi dan monopoli ke atas ekonomi Sarawak asal oleh pembesar Brunei ketika itu. Keraguan yang ditimbulkan ini masih boleh diterima, bahawa tidak mungkin Pangeran Indera Mahkota seorang pemimpin yang keras dan tidak bertimbang rasa jika dinilai daripada tulisan beliau dalam syair rakis. Bahkan beliau boleh dikatakan seorang yang berakhlak mulia dan mempunyai pegangan agama yang baik. Dalam hubungan ini pula, Ranjit Singh berpendapat kebangkitan di Sarawak asal tercetus juga disebabkan faktor ekonomi. Pangeran Indera Mahkota yang memonopoli perdagangan antimoni dan terbabit dengan aktiviti perdagangan dengan kaum Bidayo, menyebabkan masyarakat Melayu Sarawak asal merasa terpinggir dan tidak banyak mendapat keuntungan, terutama di kalangan pemimpin mereka yang juga bergiat dalam perdagangan. Dalam keadaan yang sedemikian, wujudlah rasa tidak puas hati lalu dicetuskan dalam bentuk penentangan. Sementara itu, dalam peristiwa pemberontakan ini, Sambas menghulurkan bantuan dalam bentuk senjata dan bahan makanan. Para pemberontak ini bukan sahaja bangun dengan mengangkat senjata, bahkan mereka juga cuba menggunakan saluran diplomatik. Apabila mereka menghantar satu rombongan berjumpa dengan penolong residen Belanda di Sambas pada bulan Mei 1839. Dalam pertemuan ini, ahli rombongan telah menyatakan pendirian mereka ingin berada di bawah kuasa pemerintahan Belanda. Bagaimanapun, pihak berkuasa Belanda yang berpusat di Betawi, Jawa tidak memberikan apa-apa respons terhadap tawaran utusan tersebut. Kemungkinan Belanda tidak melihat sebarang keuntungan jika ia campur tangan dalam pergolakan di Sarawak asal itu. Setelah hampir setahun, Pangeran Indera Mahkota belum juga dapat memadamkan api pemberontakan di Sarawak asal ini, maka Sultan Omar Ali Saifuddin II telah mengambil keputusan untuk menghantar pegawai kerajaan yang lebih tinggi dan bertaraf wazir, iaitu Raja Muda Hashim yang ketika itu memegang jawatan Pengiran Bendahara. Beliau telah datang ke wilayah ini kira-kira pada tahun 1836. Beliau seorang yang berwawakan sederhana dan mempunyai sifat lemah lembut. Bagaimanapun, kelemahan pribadi beliau ialah pemikiran beliau mudah dipengaruhi orang-orang yang rapat dengan beliau. Menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Inggeris merupakan dasar luar dalam pemikiran beliau. Penghantaran Raja Muda Hashim ini juga dikatakan atas konspirasi Pangeran Yusof. Pandangan ini ada kebenarannya kerana yang menjadi persoalan di sini ialah mengapa Raja Muda Hashim yang dihantar ke Sarawak asal, bukan Pangeran Temenggong yang pada dasarnya satu jawatan yang bertanggungjawab dalam mengatasi sebarang kekacauan dalam wilayah Brunei ketika itu. Sedangkan tenaga Raja Muda Hashim, selaku Pengiran Bendahara memang diperlukan untuk mentadbir kerajaan pusat. Apakah fenomena ini juga melihatkan adanya kuasa Sultan untuk memerintahkan sesiapa sahaja baginda suka untuk menghantar mana-mana pegawai ke wilayah Brunei? Ternyata Pangeran Yusof dalam membangkitkan pemberontakan Sarawak asal ini mempunyai motif ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi,
Beliau mendapat ganjaran kewangan andai kata pemberontakan Sarawak asal ini mencapai matlamatnya. Sementara itu dari segi politik, beliau cuba memporak-perandakan pentadbiran Raja Muda Hashim. Sungguh pun beliau masih saudara sepupu sekali dengan Raja Muda Hashim. Namun beliau tidak berpuas hati dengan pelantikan Raja Muda Hashim sebagai pengiran bendahara. Sebenarnya Sultan Omar Ali Saifuddin II melantik Raja Muda Hashim sebagai pengiran bendahara. Merupakan taktik baginda untuk menyatukan kembali antara keluarga baginda dengan Raja Muda Hashim setelah tamatnya Perang Saudara pada tahun 1826 hingga 1828. Perang saudara ini berlaku ekoran peristiwa rebutan takhta kerajaan antara Sultan Omar Ali Saifuddin II dengan Sultan Muhammad Alam, adik-beradik Raja Muda Hashim. Perang saudara ini berakhir apabila kuasa Sultan Muhammad Alam dapat ditumbangkan. Rasa tidak puas hati yang wujud di sanubari Pengiran Yusof atas pelantikan Raja Muda Hashim. Ada kemungkinan beliau merasakan dirinya lebih layak untuk menjawat jawatan tersebut. Jawatan pengiran bendahara merupakan jawatan kedua tertinggi selepas Sultan dalam struktur pentadbiran Kesultanan Brunei. Jika keadaan mengizinkan, jawatan ini juga boleh dilantik menjadi Sultan. Apabila Raja Muda Hashim terlalu lama berada di Sarawak asal, maka peranan beliau selaku seorang pentadbir kanan di Kerajaan Pusat Kesultanan Brunei seakan-akan dilupakan. Kekosongan ini telah diambil kesempatan oleh Pengiran Yusof. Hal ini mudah dilakukan kerana beliau juga merupakan seorang pemimpin yang berpengaruh dalam kerajaan. Apabila kuasa pentadbiran Kerajaan Pusat Brunei berada di tangan Pengiran Yusof, beliau boleh mengambil langkah untuk menumpuhkan penyokong dan pengaruh politik Raja Muda Hashim di sini. Sementara itu, keberadaan Raja Muda Hashim dalam jangka masa yang lama di Sarawak asal akan menyebabkan pengaruh politik Raja Muda Hashim di Kerajaan Pusat menjadi pudar. Ketiadaan Raja Muda Hashim telah diambil kesempatan oleh Pengiran Yusof menanamkan dan menyebarkan pengaruh politiknya. Strategi Pengiran Yusof ini memang tampan. Menurut Brown, beliau telah dilantik menjadi pemangku pengiran bendahara semasa ketiadaan Raja Muda Hashim. Oleh itu, jelaslah peristiwa pemberontakan Sarawak asal ini secara langsung mempunyai pertalian dengan krisis rebutan kuasa dan pengaruh politik antara Raja Muda Hashim dengan Pengiran Yusof. Kemelut kedua-dua wazir yang tidak berkesudahan ini sudah tentu melemahkan kuasa pentadbiran dan politik Kesultanan Brunei pada ketika itu. Walau bagaimanapun, kehadiran Raja Muda Hashim masih gagal membendung kebangkitan di Sarawak asal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini ialah: pertama, kegiatan pemberontakan ini berlaku jauh di pedalaman Sarawak asal, terutama di kawasan Pergunungan Serambo dan Siniawan. Pemberontak menguasai kawasan hulu Sungai Sarawak dan bebas untuk berhubung dengan puak-puak lain yang tinggal jauh di pedalaman. Hubungan tanpa sekatan antara kumpulan pemberontak dengan penduduk pedalaman Sarawak asal sudah tentu memberikan kelebihan kepada pemberontak kerana mudah bagi mereka untuk mendapatkan sebarang bantuan seperti peralatan senjata dan makanan. Dalam pada itu, mereka akan melakukan kempen bagi mendapatkan sumber tenaga manusia dan sokongan di kalangan penduduk pedalaman untuk menyertai mereka menentang kerajaan. Semua ini menyumbang pada strategi kekuatan tentera pemberontak itu. Kedua, menurut Raja Muda Hashim dan Pengiran Indera Mahkota, para pemberontak secara senyap-senyap telah dibantu oleh Sultan Sambas seperti yang dijelaskan tadi. Baginda telah membekalkan senjata, bahan letupan dan makanan kepada pemberontak. Sekali lagi, peranan Pengiran Yusof tidak boleh ditolak dalam bantuan Sultan Sambas ini. Kedua-dua belah pihak memang ada terdapat pakatan kerana masing-masing mempunyai kepentingan dalam mencetuskan pemberontakan di Sarawak asal ini. Bantuan kepada pemberontak ini telah disalurkan melalui kawasan pedalaman kerana jalan melalui laut dan kuara Sungai Sarawak telah dikepung oleh pihak kerajaan.
Bantuan ini jelas telah memberikan kekuatan tentera dan moral kepada pemberontak justru skim mereka dapat bertahan daripada serangan tentera kerajaan. Kekuatan ini jelas apabila dalam satu pertempuran dengan Angkatan Raja Muda Hashim yang berlaku pada 15 Ogos 1838, kemenangan masih berpihak kepada golongan pemberontak. Ketiga, akibat terlalu lama dan sukar untuk menghentikan penentangan ini, maka Raja Muda Hashim dan pengikutnya terpaksa tinggal lebih lama di Sarawak asal. Dengan kata lain, selau air pemberontakan ini tidak dapat dihapuskan, maka beliau tidak akan dapat pulang ke ibu kota Brunei. Sebenarnya sebelum ini, Sarawak asal merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Muda Hashim bersama saudaranya dan pengikutnya. Kunjungan ini dibuat hanyalah dalam masa yang singkat, tidak seperti ketika berlaku pemberontakan Sarawak asal ini, beliau dan pengikut-pengikutnya terpaksa duduk lama di sini. Kesan terlalu lama tinggal di Sarawak asal, tambahan pula api penentangan belum juga dapat dipadamkan, maka tentera Raja Muda Hashim mengalami kemerosotan semangat juang. Ketandusan semangat juang ini berlaku di kalangan tentera Raja Muda Hashim. Mungkin mereka merasa jemu kerana terlalu lama di perantauan. Tambahan lagi, tidak ada tanda-tanda pemberontakan ini dapat ditundukkan dan berakhir. Jika Raja Muda Hashim tidak berhasil menghentikan pemberontakan Sarawak asal ini, bererti beliau akan menanggung malu jika beliau kembali ke Brunei dengan tangan kosong. Kredibiliti selaku pengiran bendahara dalam menangani isu pemberontakan ini akan dipersoalkan oleh Sultan dan pembesar Brunei. Lebih-lebih lagi yang memusuhi dan menyimpan rasa dendam terhadap beliau seperti Pengiran Yusof dan penyokongnya. Demi mengelakkan daripada menanggung malu ini, maka beliau dan pengikut-pengikutnya berazam untuk tidak kembali ke Brunei selagi gerakan penentangan ini belum dapat ditamatkan. Sungguh pun ada antara pengikut Raja Muda Hashim sudah lemah semangat untuk menentang pemberontak kerana tinggal lama di wilayah ini. Oleh itu, mahu tidak mahu mereka perlu terus tinggal di Sarawak asal. Keadaan inilah juga yang dikehendaki oleh Pengiran Yusof.